UMNO Sabah telah mengeluarkan kenyataan tegas mendesak pihak berkuasa menyiasat serta mengambil tindakan segera terhadap individu dan kumpulan yang terlibat dalam menyebarkan provokasi melampau mengenai cubaan membawa keluar Sabah dan Sarawak dari Malaysia. Ini bukan sahaja menggugat perpaduan rakyat, malah dianggap satu ancaman serius terhadap keselamatan negara. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir, menekankan bahwa penyebaran provokasi ini melalui media sosial adalah sangat berbahaya. Adakah media sosial kini menjadi alat utama dalam memecah belahkan negara kita? Apakah tindakan yang sepatutnya diambil bagi membendung isu ini? Soalan-soalan ini semakin membara dalam kalangan rakyat, lebih-lebih lagi apabila tindakan yang dicadangkan adalah sangat serius. Menyiasat dalang di sebalik provokasi ini dan perlu untuk diambil tindakan yang tegas. Menurut Suhaimi, tindakan kumpulan tersebut adalah cubaan untuk memporak-perandakan negara, sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh. Persoalannya, siapakah pihak di belakang gerakan ini? Adakah ini satu pergerakan terancang atau sekadar suara-suara kecil yang diabaikan terlalu lama sehingga menjadi satu ancaman yang sangat besar? Lebih penting lagi, bagaimanakah tindakan mereka boleh menjejaskan perpaduan dan kerjasama antara rakyat Malaysia? Satu lagi persoalan utama yang timbul adalah hubungan provokasi ini dengan Perjanjian Malaysia 1963, yaitu MA63. Jika benar tuntutan berkaitan MA63 menjadi punca kepada hasutan ini, Suhaimi berpendapat bahawa ia tidak lagi relevan. Beliau menegaskan bahawa melalui Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63, yaitu MTPMA 63, sebanyak 11 tuntutan telah diselesaikan, termasuk 7 daripadanya di bawah Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun, adakah ini mencukupi untuk meredakan hati rakyat Sabah dan Sarawak? Atau adakah terdapat tuntutan-tuntutan yang masih belum dipenuhi yang masih menghantui hubungan persekutuan negeri? Suhaimi optimis bahwa isu-isu berkaitan MA63 akan diselesaikan secara berperingkat, tetapi optimisme ini tidak menjawab soalan-soalan panas yang sedang berlegar dalam masyarakat. Apakah sebenarnya yang menjadi penghalang kepada penyelesaian sepenuhnya isu MA63? Adakah ini sekadar isu teknikal atau wujud faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakpuashati dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak? Suhaimi turut memuji kenaikan kadar pembayaran khas interim kepada Sabah dan Sarawak daripada RM300 juta kepada RM600 juta bermula tahun hadapan sebagai bukti keprihatinan kerajaan terhadap isu kenaikan kos di kedua-dua negeri tersebut. Namun, adakah langkah ini benar-benar cukup untuk menenangkan rakyat Sabah dan Sarawak yang sudah lama merasakan bahawa hak mereka telah diabaikan? Walaupun kenaikan pembayaran khas ini merupakan satu langkah positif, ia menimbulkan persoalan sama ada kerajaan persekutuan benar-benar komited dalam memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak atau hanya cuba membeli masa dengan langkah-langkah kecil. Sejauh manakah Perdana Menteri akan bertindak untuk memastikan semua tuntutan Sabah dan Sarawak dipenuhi tanpa melengahkan masa? Selain itu, Suhaimi juga menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat pihak luar yang dipercayai turut terlibat dalam menyebarkan provokasi ini. Apakah peranan pihak luar dalam menghasut rakyat Sabah dan Sarawak? Adakah ini sebahagian daripada agenda besar yang lebih luas atau sekadar tindakan beberapa individu yang kecewa? Soalan-soalan ini perlu dijawab dengan jelas oleh pihak berkuasa jika ingin mengekalkan kestabilan dan keselamatan negara. Jelas sekali isu ini bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. UMNO Sabah telah menyuarakan kebimbangan mereka dan persoalannya sekarang, adakah pihak berkuasa bersedia untuk bertindak tegas dalam menangani ancaman ini?
Atau adakah kita akan terus melihat provokasi seperti ini berleluasa tanpa tindakan sewajarnya? Siapakah dalang sebenar di sebalik provokasi ini? Adakah langkah-langkah kerajaan persekutuan mencukupi untuk memulihkan keyakinan rakyat Sabah dan Sarawak? Atau adakah kita sedang melihat permulaan kepada satu pergerakan yang lebih besar dan berpotensi menggugat kestabilan negara kita? Sebagai penutup, kita harus bertanya, adakah kita sudah cukup bersedia menghadapi ancaman ini atau adakah tindakan yang lebih tegas perlu untuk memastikan perpaduan dan keselamatan negara terus terpelihara? Apakah pendapat Anda? Sila nyatakan di ruangan komen di bawah. Terima kasih.